Okey. Dikatakan di sini, benarkah ramai wanita di dalam neraka menurut penceritaan daripada Nabi kita, dan apakah mereka derhaka sebab ingkar kepada suami? Soalan yang kedua, jika suami yang panas baran, macam mana isteri boleh menjadi isteri solehah? Adakah kita hanya sabar apabila dipukul suami? Dan soalan yang ketiga, berdosakah seorang isteri jika membuat aktiviti bersama kumpulan pondan kerana mereka adalah kawan sekolah? Okey, jadi mereka membawa suami dan anak-anak bergaul dan membuat aktiviti bersama kumpulan ini. Boleh Ustazah jelaskan? Terima kasih. Soalan yang nombor 2 tu, boleh ulang tak soalan nombor 2? Okey, bagaimana suami yang panas baran? Adakah isteri, macam mana nak menjadi isteri yang soleha? Adakah kita hanya perlu bersabar walaupun kena pukul? Okey. Okey, baik. InsyaAllah Ustazah pun bila menjawab ini sebenarnya tidak ada pengalaman juga berkaitan dengan, tapi ada pengalaman-pengalaman lain kita boleh kongsi ya. Jadi Ustazah cuba menjawab sebagai satu perkongsian ilmu lah. Baik. Soalan yang pertama, benarkah ramai di kalangan wanita tu masuk dalam neraka, dan adakah punca dia masuk dalam neraka tu sebab dia tidak taat kepada suami? Okey. Baik, betul. Disebut kata Nabi, sabda Nabi SAW, ra'aitu aksaruhunna finnar. Sesungguhnya aku melihat ramai di kalangan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu. Aksaruhunna. Perkataan hunna itu ialah merujuk kepada perempuan. Ramai di kalangan yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah di kalangan perempuan. Sebab apa? Di antara sebab yang disebut ialah dia tidak bersyukur dengan pemberian yang diberikan oleh suami. Kita dah sebut dah tadi. Kadang-kadang kita diuji, ujian ni dia tak sama. Dalam rumah tangga ni ujian dia tak sama. Kadang-kadang kita diuji dengan suami yang ada setengah orang dia dapat suami yang lebih rendah taraf kehidupannya. Okay. Dia mungkin gaji banyak daripada suami dia. Suami dia lebih rendah dari sudut keuangan. Maka walau macam mana keadaan pun, walaupun dia bos di tempat kerja, tapi bila dia balik sebenarnya dia kena menundukkan dirinya sebagai seorang isteri, walaupun pada ketika itu suami dia tu adalah seorang yang mempunyai sumber kewangan yang lebih rendah daripada dia. Jadi bila di rumah, maka ketaatan dia kepada suami dia, apa saja yang suami dia mampu berikan kepada dia, itulah hak dia. Jadi dia kena bersyukur dengan apa yang kemampuan yang dimiliki oleh suami yang suami bagi pada dia. Itulah kemampuan yang ada. Jangan dia meminta yang berlebih-lebihan daripada kemampuan yang dimiliki oleh suami dia. Jadi salah satu sebab masuk nerakanya wanita ni adalah dia tidak bersyukur dengan pemberian suami. Satu. Kemudian yang kedua, dia tidak berbuat baik kepada keluarga suaminya. Jadi dalam konteks keluarga suami ni, mak mertua, bapa mertua dan seluruhlah ipar duai. Maksudnya keluarga suaminya. Sebab itulah apabila bertembung di antara keluarganya dan keluarga suaminya, maka seorang wanita itu perlu mendahului keluarga suaminya. Sebab apa? Sebab ketika mana dia berkahwin, maka tanggungjawab dia, ketaatan dia adalah kepada suami. Jadi dia kena jaga ahli keluarga suaminya itu lebih. Tetapi janganlah sampai dia mengabaikan hak-hak dan tanggungjawab kepada keluarganya. Sebab tu diceritakan oleh Nabi SAW, ada seorang wanita apabila dia minta izin kepada suaminya untuk balik ziarah mak dia sakit, suami dia tak bagi. Dia nak balik juga, kata Nabi, kamu tidak boleh keluar
daripada rumah kamu balik menziarahi ibu bapa kamu. Sebab apa? Sebab kamu tidak mendapat keizinan daripada suami. Tak boleh pergi. Walaupun yang nak balik tengok itu adalah mak dia. Walaupun yang nak balik tengok itu adalah ayah dia. Yang jaga dia daripada kecil, yang melahirkan dia. Tetapi dengan sebab tidak ada keizinan suami, dia tidak boleh balik. Sehinggalah pada akhirnya diceritakan bahawa mak dia ataupun ibu bapa dia meninggal dunia, dia minta izin kepada suaminya untuk balik. Suaminya tak bagi juga. Tidak memberi keizinan untuk balik. Pejam mata, tak tengok mak ayah dia yang meninggal tu, tak tengok. Sebab apa? Sebab kata Nabi, kamu tidak boleh balik. Sebab apa? Kamu tidak ada keizinan daripada suami. Tidak ada keizinan daripada suami. Dan akhirnya digambarkan bagaimana akhirnya kedua ibu dia yang sakit tadi tu dimunculkan dalam mimpinya, digambarkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ketaatan anaknya kepada suaminya. Nak bagi tahu bahawa suami ni kalau dia kata apa-apa benda tu, kalau tidak ada keizinan tak boleh buat. Walaupun benda yang nak buat itu adalah benda yang berkaitan dengan baik, benda-benda yang baik. Sebab itu kita kembali kepada konsep asalnya, iaitu dalam Islam ini matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat baik tetapi cara itu tidak kena, cara itu tidak seperti mana yang disusun oleh Islam, maka tetap tidak ada keberkatan dalam pelaksanaan nak mencapai matlamat itu.